Jibril pun saling. Dalam kitab kata yang nakal. Nakal ni saling lah, pindah ke. Pindah sama ada dia saling ke lagu mana daripada Lauh Mahfuz waktu turun kepada satu tempat di langit dunia. Langit yang paling dekat sekali dengan bumi ni. Rukun iman yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab. Maksud beriman iaitu hendaklah ia membenarkan bahawa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab kepada rasulnya. Di antara kitab untuk Nabi Allah Ibrahim Al-Khalil, kitab untuk Nabi Musa Al-Kalim. Kitab-kitab yang wajib diketahui ada 4. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, Furqan yakni Al-Quran, dan dia juga dikenali dengan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rukun yang ketiga daripada rukun iman, kita kena beriman dengan Al-Quran. Beriman dengan kitab. Apa maksud beriman dengan kitab? Yakni kita percaya Allah Ta'ala ada turunkan kepada Nabi-Nabi dia kitab-kitab daripada langit direct. Kitab ni tidak cetak di Ja'far Rawah apa semua, memang direct daripada langit turun setokor. Kitab Zabur turun lagu tu juga, kitab Taurat turun setokor, kitab Injil turun setokor juga. Cuma Al-Quran saja turun bukan melalui kitab, hanya melalui wahyu perantara Jibril. Jibril mari wayak kepada Nabi. Kadang-kadang Nabi dengar macam loceng, waktu cara Rasulullah terima wahyu. Apabila dia dengar macam loceng, Rasulullah akan rasa berat tubuh dia. Nampak? Kadang-kadang Rasulullah ambil kain selimut, ya selimut. Mari wahyu, turun wahyu, maka barulah dia beritahu kepada sahabat-sahabat dia, okey mari tulis wahyu baru. Maka Rasulullah pun baca ayat Al-Quran, sahabat-sahabat pun tulis. Dia ada bagian menulis Al-Quran zaman sahabat. Rasulullah tak pandai menulis. Tetapi sahabat-sahabat pandai menulis, dalam 7, 8 orang, 10 orang, waktu dipanggil penulis wahyu. Antaranya Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, tu orang-orang hak jenis bahagian tulis wahyu. Apabila Al-Quran turun selama 23 tahun. Proses turun Al-Quran ini, pertamanya Allah Ta'ala buat Al-Quran di Lauh Mahfuz. Allah Ta'ala buat Al-Quran di Lauh Mahfuz toko 30 juzuk tu di Lauh Mahfuz. Selepas di Lauh Mahfuz, maka Allah Ta'ala turun ke Al-Quran di Lauh Mahfuz. Jibril pun saling. Dalam kitab kata yang nakal. Nakal ni saling lah, pindah ke. Pindah sama ada dia saling ke lagu mana daripada Lauh Mahfuz waktu turun kepada satu tempat di langit dunia. Langit yang paling dekat sekali dengan bumi ni dipanggil Baitul Izzah. Nama tempat, nama Baitul Izzah nama. Maka tempat tu daripada Lauh Mahfuz turun pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami turun ke Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Gapo dia turun tu? Turun daripada Lauh Mahfuz turun kepada langit dunia, Baitul Izzah. 30 juzuk juga, daripada 30 juzuk turun kepada 30 juzuk juga. Daripada Baitul Izzah turun kepada Nabi pula. Baitul Izzah di langit dunia turun kepada Nabi pada 17 Ramadan, pada malam nuzul Quran 17 Ramadan ke. Hari malam pertama Rasulullah terima Al-Quran, iaitu surah Iqra. Nabi sebelum daripada jadi Nabi bersuluk dulu. Nabi naik Gua Hira, kadang-kadang sebulan, kadang-kadang 2 bulan. Sayyidina Khadijah buat bekal buat naik sebulan. Rasulullah duduk suluk. Jaga-jaga Rasulullah bersaing dengan orang kerana permulaan nak dapat wahyu lagu tu. Jadi manusia tu, jadi Nabi tu, jadi tak suka bersaing orang tu. Tak suka dah tengok benda-benda syirik. Orang-orang kafir Quraisy duk buat benda-benda karut, maka dia naik menyembunyikan diri di Gua Hira. Duduk sapa, duduk suluk, duduk mikir, duduk cari hidayah dengan Allah Ta'ala, jadi panduan. Dia tak tahu dia tu Nabi. Nabi tak pernah sesat, Nabi tak pernah buat maksiat, Nabi tak pernah sembah berhala. Tetapi dia cari kekosongan. Apa dia maksud dalam kehidupan kita ni? Maka apabila lagu tu pada 17 hari bulan Ramadan, 17 Ramadan, maka turunlah wahyu yang pertama. Jibril mari belakang Rasulullah. Rasulullah duduk, dia peluk Rasulullah.
Dia kata kepada Rasulullah, "Iqra ya Muhammad." Nabi kata, "Ma ana biqari'in, aku tak boleh nak baca. Aku tak pandai baca." Katanya Jibril kata, "Iqra ya Muhammad." Dia peluk. Maka dia kata, "Iqra ya Muhammad." Nabi Muhammad kata, "Amba tak pandai baca. Ma ana biqari'in." Siapa 3 kali, akhir sekali Jibril kata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Maka turunlah wahyu yang pertama kepada Nabi. Secara automatik Nabi sudah menjadi Nabi. Nabi Muhammad jadi Nabi dah sekarang pada usia 40 tahun. Lepas pada usia 40 tahun wahyu yang pertama, maka Rasulullah pun turun. Apabila peristiwa lagu tu, Rasulullah turun daripada Gua Hira. Turun daripada Gua Hira, Rasulullah berungga nak kelik rumah lah. Memandangnya pelik hari ni. Apabila nak turun, Jibril pula duk tunggu di kaki Gua Hira. Tengok Jibril besar, tak tahu nak kata rana, kau laju lah Rasulullah lagi. Lagi kelik siapa rumah dia. Kelik siapa rumah dia, maka Rasulullah kata, "Zammiluni, zammiluni, zammiluni." Selimut kat aku wahai Khadijah. Kata dah nak suruh mai demai tengok. Maka Khadijah pun peluk isteri suami dia. Ambil kain selimut peluk. Maka Khadijah ni kita tahu dah, Khadijah ni pernah berkahwin dah 2 kali. Janda lah dia nya. Maka ulama kata apabila lagu tu Sayyidina Khadijah tengok tok laki dia takut. Macam jumpa benda ke apa dia. Maka katanya Khadijah, "Jangan bimbang wahai Muhammad. Mung ni orang berjuruh, tak ada lah anak yatim mu cara belaka. Janda-janda, hak orang tak ada orang cara, ibu-ibu tunggal, mu lagi cari makan ke popok dia," kata. Allah Taala Tuhan panggil. Tuhan tak akan buat khianat kau mu kata. Tuhan tak akan menyeksa kamu, Tuhan tak akan buat gini. Maka tenang Nabi. Ulama kata kalulah Rasulullah nikah dengan anak dara. Aisyah ke siapa dia ni? Nescaya apabila Rasulullah kalau kelik lagu tu ya anak dara perangai dia yang kuat nanya tu kuat. Kalau Rasulullah kata duk tengah ketar, Rasulullah kata hamba jumpa benda, ya kena nanya be lagu mana rupa dia be. Jadi bukan nak menenangkan masalah, dia jadi minat nanya anak dara ni. Nanya ya ke kawan tu pening kau, kawan tu serabu kau, kawan tu letih, ya dak ditanya apa kau jadi serabu. Tapi orang pernah berkahwin, dia ada pengalaman jadi ibu dah, dia jadi menenangkan suami dia. Maka apabila Rasulullah perlu ke keadaan lagu tu, permulaan Rasulullah dapat wahyu, memang perlu lagu tu, seorang isteri yang lagu tu. Tak boleh isteri biasa jenis manja, minat nak pergi shopping pacerah, tak boleh. Kau tension Nabi. Permulaan Islam Rasulullah dengan Sayyidina Khadijah. Dengan Khadijah apa? Khadijah ni orang pengalaman, nikah 2 kali dah. Dia pernah nikah 2 kali dah, suami dia meninggal, dapat anak dah dengan orang lain dah. Maka perangai dia tenang, dia jadi ibu dah. Dia pernah ada pengalaman hidup dengan seorang lelaki, maka dia tenang. Maka Rasulullah perlu orang tino lagu tu pada masa tu. Ketika Islam mula-mula nak naik, perlu Sayyidina Khadijah. Pengalaman dia dengan harta dia, dengan apa dia tu pengalaman dia. Dia pandai menenangkan suasana, dapat menenangkan keadaan. Kalau budak-budak nikah dengan budak-budak ke, nikah dengan anak darahnya pakai tanya, duk pakai apa dia, cerita pelik habis deh. Duk kita duk tengok serabut, kita tanya lagi. Maka ulama kata antara hikmah Rasulullah memilih Sayyidina Khadijah sebagai isteri yang pertama. Maka Nabi Muhammad dapat Al-Quran lagu tu. Manakala kitab-kitab lain pula turun direct. Di samping Al-Quran, kitab-kitab ni benda besar. Di samping tu dapat suhuf dah. Ada nabi-nabi dapat suhuf. Suhuf ini lembaran-lembaran saja, tidak banyak, hanya 2-3 lah. Tak sampai 2-3 dalam 50 lah, hak paling banyak. Ada 40 lah, ada 30 lah sahaja. Hak lain kitab ni benda tebal, manakala suhuf ini yang wajib kita beriman, suhuf ni ada banyak. Suhuf gini sunuh ada 5 suhuf. Tapi hak sabit dengan ayat Quran 2 saja, suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf Nabi Allah Ibrahim dan suhuf Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa ni dapat 2 suhuf. 2-3 lah tu dalam 30 lah. Sebelum dapat kitab Taurat, dia dapat dah suhuf dalam 30 lah lebih kurang. Lepas pada tu baru dapat kitab Taurat dia. Manakala Nabi Allah Ibrahim hanya dapat suhuf saja dalam 40 lah lebih kurang. Tu suhuf. Tu wajib beriman suhuf dipanggil. Suhuf lembaran-lembaran sahaja.
Manakala nabi lain pula ada pula Nabi Allah Adam, Nabi Allah Idris dapat suhu. Nabi Allah Isa nama dapat suhu. Jadi hok sabit dengan ayat Quran dua saja suhu fi Ibrahim wa Musa. Suhu Nabi Allah Ibrahim dan suhu Nabi Allah Musa alaihi salam. Jadi Al-Quran ni ataupun semua kitab-kitab yang wajib kita percaya semua yang ada dalam Al-Quran itu. Sama ada cerita-cerita berkecek mengenai cerita zaman dulu, cerita Fir'aun, cerita apa dia, wajib betul cerita tu. Sekalipun kita tak ada dengan cerita tu, tapi apabila Al-Quran sebut, yakinlah cerita tu betul. Ataupun cerita dalam Al-Quran menceritakan benda yang berlaku ataupun yang akan berlaku. Dalam Al-Quran sebut mengenai benda kiamat, benda tak akan berlaku, benda yang akan berlaku sekalipun kita tak ada dengan dia, maka wajib kita kena beriman juga. Wajib kita kena percaya. Maka kata kaya kiamat ni akan berlaku, goni ni akan berlaku, kita akan mati, apabila hancurlah langit bumi, wajib kena percaya juga sekalipun tak ada dengan kita. Semua yang ada dalam Al-Quran, cerita Ashabul Kahfi, cerita goni, semua wajib kena percaya. Sekalipun cerita tu pelik. Ada orang tidur 309 tahun, 309 tahun. Tidur gapo dia lagu tu 309 tahun. Mana ada orang tidur 300 tahun. Kita cuma tidur 2 hari, bangun tak boleh nak gerak. Nampak stroke habis, darah apa turun ke atas belakang. Tapi Allah Taala wi tidur kepada orang 309 tahun. Ada orang mati dah 100 tahun dia mati. Dia jalan kebun dia duk tengok lagu mana tu hidup orang yang mati dah. Bani Israel dulu. Pelik-pelik cerita Bani Israel. Dalam Al-Quran wajib percaya, bukan khayalan, bukan Disneyland ni. Bukan fairy tale. Nampak memang cerita betul-betul sungguh. Jalan-jalan dia pun nyanda di rumah kata lagu mana tu hidup orang mati. Dia nyanda tu pakai mati selalu. 100 tahun hancur lebur dah tubuh dia. Maka Tuhan pun hidup dia semula, salut daging hidup dia. Apabila hidup semula, maka dia pun tengok, jenera kuat amo tidur rasa setengah hari pening kepala ni jenera ni. Apa 100 tahun dah dia mati. Apabila lagu tu tengok hancur lebur dah rumah dia nyanda. Nampak pelik apa hancur. Keledai dia mapuh dah. Dia buah-buah dia apa semua hancur. Maka Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada dia, mari Jibril turun kepada dia tanya, dia mau tidur lama mana ni? Kuat tidur kata, mau tidur setengah hari kali nampak banyak ini tidur. Katanya Jibril dia mau mati dah 100 tahun. Mati 100 tahun lagu mana amo baru jenera sana baru. Katanya Jibril dia mau mati dah 100 tahun. Cu tengok. Fanzur ilahi marika wa ta'amika. Maka mu tengok kepada makanan kamu dan hima kamu. Tengok hancur bodoh. Maka Allah Ta'ala pun berhidup keledai dia depan mata dia. Pada masa itulah dia pun beriman percaya dengan kata Allah Ta'ala ni boleh berhidup bagai-bagai. Dia nya masalah nak buat sebelum daripada tak ada nak buat ada hot tu. Dia biasa buat dah sekali dah. Nak buat kali kedua tak mudah dah supaya orang dok tak biasa lah. Kali pertama nak buat sate, sudah. Nya perak tu gak sate, rasa masing sepuluh nak selok. Nampak kali pertama memang payah nak jadi, tapi dia jadi sekali dah boleh. Maka Tuhan dia buat dah kita kali pertama, kali kedua tak heran dah lah. Tak sodok bimbang lah. Kau kali pertama tu payahnya. Beriman dengan Al-Quran, beriman dengan kitab, semua benda yang ada cerita-cerita di dalam Al-Quran lah ni wajib kena percaya. Manakala Taurat, Injil, Zabur pula sekarang sudah tidak ada dah asli. Sekarang sudah ditipu dah orang daripada bangsa Bani Israel, daripada orang-orang Yahudi. Nya kucah habis kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Dia ni dia buat Bible. Bible ni tak wajib beriman. Bible ni kitab rekod pokok dia. Dia bagi kepada dua, Old Testament, New Testament. Perjanjian baru dengan perjanjian lama. Perjanjian lama ni kitab Taurat, Zabur dah. Injil pula dipanggil New Testament, perjanjian baru. Maka semua cerita-cerita tu direkod, ditulis 500 tahun lepas pada Nabi Allah Isa. Ada riwayat kata lepas pada Nabi Allah Musa alaihi salam. Ditulis Injil ni semula. Maka orang yang menulis Injil itu tidak sempat dengan Nabi Allah Isa alaihi salam. Dengan anak murid Nabi Isa tak sempat juga. Anak murid kepada anak murid Nabi Isa tak sempat. Maka hak nulis tu lama dah jarak dia. Maka pada masa menulis kitab Bible itu pada zaman Nabi Allah Daniel alaihi salam. Pada zaman Nabi Allah Daniel alaihi salam.
Nabi Allah Daniel kata jangan tulis kitab Zabur, jangan tulis semula, jangan tulis semula. Kitab Injil pun jangan tulis sebab sore abuk pun kita tak ingat kitab ni. Hak kita ingat, ambo ingat sikit, dia mau ingat sikit, dia mau ingat sikit. Kalau tulis memang mengaruh. Tak dengar kata juga. Maka ada 5 orang menulis semula kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Zabur. Maka ditulislah Luka, Yohana, Mark, versi-versi panggil, versi-versi Bible. Maka ditulislah hak antara mirip dengan kitab asal adalah kitab Injil Barnabas, panggil Barnabas kau apa dia tak tahulah. Yohana kau Barnabas. Hak tu dekat dengan benar. Bahkan disembunyikan oleh padri-padri sekarang kerana banyak sebut mengenai Nabi Muhammad, maka apa dia ni jenis lagu tu. Dia suka duduk dalam keadaan sesat sekalipun dia tahu dia sesat. Ada seorang padri masuk Islam, ada seorang padri masuk Islam. Dia kata padri ni apabila dia mati, apabila letak dalam lung dia tu nak mati, maka ketua padri akan mari turun dalam liang kubur lah. Kalau kita mari dalam liang kubur, royak kepada padri tu. Dia royak apa dia? Ni padri royak cerita ni. Dia kata ketua padri tu akan turun, dia akan royak, hai padri, apa yang kita perjuangkan, apa yang kita sungguh sangat amal ni semua salah belaka. Yang benar adalah ajaran Nabi Muhammad. Dia sebut lagu tu. Kawan tu nak mati lolo dah. Dia boleh turun, dia hanya beritahu perkataan itu saja. Tu Yahudi sendiri, padri sendiri aja. Nah, dia tahu benda tu salah, dipanggil jahil murakkab. Jadi itu maksud beriman dengan kitab, percaya dengan Al-Quran. Tak ada Al-Quran tak sudut bimbang. Katanya Allah Taala, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang jaga Al-Quran. Tak sudut bimbang Al-Quran ni diseleweng, kau tak ada istilah diseleweng. Ada orang telefon pula. Tu maksud percaya kepada kitab ni. Percaya kepada kitab. Tak boleh engkar sedikit pun Al-Quran. Hak lain tak wajib beriman. Tapi kalau Zabur, Injil dan Taurat hak asli, hak tu kita beriman. Tapi tak ada naskah asal dah. Tak ada naskah hak betul dah. Maka bercampurlah. Kalau biasa baca Bible, Bible macam-macam versi. Bahasa Arab pun ada, bahasa Melayu ada, bahasa apa dia lah. Orang lain ni suka baca Bible. Bible ni dalam tu ya ibu cerita Nabi Musa kecek dengan anak murid dia, kecek perjalanan dia, macam cerita novel kita baca. Tu Bible. Ada satu sekolah buat camp. Tahu camp? Camp untuk budak-budak sekolah tingkat 3 dalam umur 15 tahun. Camp Retino lah, camp Retino. Apabila camp tanya waktu semaya lah. Dalam masa 3-4 hari lagu tu keng ada 1, 2, 3, 4 orang tak pergi semaya pacara. Maka cikgu dia lah tanya, "Apa ni awak tak pergi semaya, tak ajak pergi semaya ke apa?" Dia duduk dalam kemah, dia tanya orang semaya apa? Dia kata, betul pertama dia kata uzur lah, macam-macam alasan lah. Akhir sekali cikgu dia kata, "Apa dia sebab sebenarnya? Apa ni?" Dia kata dia buat tu ambil satu buku Bible. Pak dia duk baca Bible. Dia kata saya suka kepada agama Kristian. Oh sudah. Saya tunggu masa saja umur 18 untuk tukar agama saya. Tengok budak-budak sekolah baca buku Bible, suka kepada ajaran Bible. Nak tukar agama. Tunggu umur 18 saja saya nak tukar kepada agama. Umur 15 tak boleh tukar agama. Apabila lagu tu jadi kafir dah, murtad dah. Dia tak syarat tukar nama. Bercita-cita nak jadi kafir, itu sudah jadi murtad dah. Tengok masyarakat lah ni. Kalau tak mengaji, tak pernah kenal agama Islam. Al-Quran tak saya baca, ngaji fardu ain tak saya baca, tauhid tak saya mengaji. Gau ni kabar-kabar gelenyar pergi baca kitab Taurat. Gelenyar pergi baca kitab Bible. Lepas tu suka kepada Bible. Quran agama Islam tak saya mengaji, lepas tu dia mau tak suka kepada agama Islam. Kalau dia mau mengaji, Islam itu lebih comel, lebih betul daripada apa yang disebut di dalam Bible. Bible ni banyak salah. Dia kata Tuhan ni ada anak lah apa dia. Ada kata dalam Bible tak sebut, orang Kristian pula ajar-ajar lagu tu. Dalam Bible kalau kita baca banyak benda betul, tapi ada benda hak dia sembunyi. Bab kiamat dia tak sebut, bab apa dia. Maknanya ada hak benda.
Banyak diseleweng lah. Maka hak dalam Al-Quran tu lebih comel lagi.